Okey, kembali dalam Persona XY Serasi di Hati. Masih lagi bersama saya, Zahira Razi dan juga saya Hafiz Dawson. Hari ini kan kita biru. Yang pastinya kalau kita bercakap tentang Persona XY ni kan serasi di hati. Tetamu kita pun dah ready dengan baju lebih kurang macam kita juga. Warna sama juga. Itulah. Serasi di hati. Okey, si kecil Tawan Puncak menceritakan seorang kanak-kanak berusia 3 tahun yang sudah pun sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Betul. Kalau dulu pada tahun 2006 ada seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 4 ke 6 tahun 6 tahun tak silap saya yang sudah pun sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Itu pun kita dah anggap paling muda kan? Ya, rupanya ada lagi paling muda. Saya dah tua ni pun baru Gunung Jerai je duduk panjat. Oh, saya dah sampai dah Gunung Kinabalu. Tanya. Saya akan cuba. Okey, kita akan bersama dengan tetamu kita, tetamu hebat ini, iaitu bersama dengan Puan Siti Aminah Borhan. Ataupun lebih Puan Ami. Ya, betul. Puan Ami ke Puan Amy? Ami. Okey. Puan Aminah Borhan dan juga pasangan pendakinya iaitu Dr. Muaz Shahrom dan juga anak si kecil comel siapa tu Ira? Nur Yuna Sofia. Hai. Saya bila dengar nama dia Nur Yuna Sofia, saya teringat pula lagu Yuna tu. Oh bulan. Okey. Yuna Sofia. Okey, kita akan nyanyi lagi lagu Yuna. Okey, kita nak terus bersama dengan tetamu kita sebab ramai. Kalau saya post dekat Instagram saya sendiri, ramai tanya, macam mana dia boleh naik anak kecil, apa yang dia nak buat sebenarnya? Tapi kita nak tahu terus kepada Puan Ami sendiri. Apa sebenarnya Puan nak buktikan dekat orang ramai sebenarnya? Okey, aku boleh bawa naik budak kecil ni. Aku boleh buktikan sebenarnya kepada orang lain. Okey, first dia tak ada nak buktikan dekat siapa-siapa. Ini adalah pengalaman saya dan Sofia. So just nak share the moments together lah. Tapi saya juga adalah salah seorang personal trainer kan, coach, fitness coach juga. Biasanya kita banyak terima DM yang lagi mak-mak nak turunkan berat badan tapi alasan macam ada anak lah, itulah inilah. But nothing is impossible. Tapi itulah macam nothing is possible. Betul. Sebenarnya kalau kita ikutkan banyak cara kita tunjukkan rasa kasih sayang tu kan, mungkin ini juga sebagai cara Puan Ami menunjukkan kasih sayang kepada anak. Betul. Ini salah satu cara sebab macam Muaz sendiri, Dr. Muaz ni dia tinggal dekat Sabah. So dia macam saja okeylah jomlah pergi ke Kinabalu, why not kan. So okey tak apa, saya memang dengan Sofia pun kita orang banyak buat aktiviti outdoor before this. Memang pernah naik gunung bersama juga. Jadi Puan Ami, kalau kita tengok perkongsian Puan Ami sendiri di Facebook, ramai juga yang tidak lari daripada mengecam biasalah netizen kan. Kalau kita lah, budaya kita kebiasaannya kalau bawa anak kecil pergi gunung, pergi hutan sebenarnya tak lari daripada gangguan, apa-apa gangguan sebagainya. Tapi mungkin Puan Ami dah buktikan sebenarnya boleh sebenarnya bawa anak kecil ke sana tapi dengan persediaan yang cukup. Jadi mungkin Puan Ami boleh kongsikan apa persediaan yang, kalau saya lihat kepada Facebook tu memang banyak perkongsiannya. Apa perkongsian yang boleh dimaklumkan kepada penonton kita? Okey, daripada segi gangguan tu mestilah kita kena banyak berdoa. Lepas tu janganlah langgar pantang larang ataupun cakap besar ke. Dan bagi saya niat tu kena baiklah. So niat tu nak naik ke atas tu mungkin nak tengok ciptaan dia ke. Lepas tu just nak bawa dia tengok keadaan sekeliling dan sebagainya. Tapi untuk persediaan tu memang daripada kita banyak prep dia daripada segi pakaian dia, daripada segi ubatan dia, daripada segi kesihatan dan keselamatan dia lah. Okey, macam Dr. Muaz, kan macam altitude tinggi untuk kanak-kanak sekecil ni. Kalau kita maklumlah kan di La Paz di negara Bolivia, ketinggian dia 3,900 lebih meter. Bukan rendah Bukan rendah. Ada kanak-kanak pastinya lah kan. Tetapi kalau macam di Kinabalu, di Malaysia Kinabalu adalah paling tinggi 4,000 meter, 4,095.2 meter. Bagaimana efeknya kepada anak-anak kecil ni untuk altitude yang begitu tinggi? Okey. Bagus soalan tu. So biasanya yang Puan relate tu is about acute mountain sickness lah. So berlaku bila mana kita sampai certain elevation of ketinggian. So basically dalam 2,500 meters and above. Jadi kalau untuk orang dewasa memang kita boleh beritahu simptom kan. So macam kita boleh mengadu macam pening kepala ataupun sakit ataupun rasa loya. Jadi untuk budak susah sikit. So biasanya budak is good about Sofia ni sebab dia pandai bercakap. So dia boleh beritahu. So kalau budak sebab tu kami bawa dalam lingkungan yang 3 atau 4 tahun lah. So mana yang boleh pandai dah boleh bercakap tu satu. So budak mesti kena pandai bercakap ataupun melalui sign. So diorang tak akan cakap macam diorang sakit kepala, but from the behaviour. So kita tengok behaviour dia. So kalau macam dia mula
not in her own behaviour. So kalau ibu mesti tahu macam mana dia punya perangai dia. Dan bila kita kalau rasa even from down pun daripada tim pohon ke laban rata ataupun layang-layang, kalau kita nampak ada something yang is not right, dan kita akan nasihatkan ada baling gunung pun akan tengok pantau kan, dia akan nasihat sama ada untuk turun atau tidak. Dan kalau kita lihat dalam penceritaan tu juga Puan Ami kata membenarkan Sofia ini berjalan kaki sendiri di kawasan pegunungan itu. Kalau dari segi pandangan doktor, adakah anak-anak kecil ni boleh berjalan ataupun ada laluan yang memang sesuai untuk mereka? Sebab kalau ikutkan, kalau saya nak bawa anak saudara saya, abah ipar saya tak bagi walaupun naik motor, apatah lagi naik gunung. Good thing about Sofia, sebab dia pun sendiri macam enjoy the journey lah dengan expedition tu, dengan ibu dengan Puan Siti Aminah sendiri pun enjoy, make sure dia punya emosi dia terjaga, okey. So and then kalau kita bayangkanlah kalau kita duduk dalam carrier yang begitu lama kan, pendakian dalam 8 jam, 9 jam. So budak pun tak selesa, even adult kan. So bila dia berjalan tu actually it's good for her untuk generate haba. Untuk generate haba, dan jalan kat situ pun kalau kita pun sendiri pernah pergi naik Kinabalu, it's not that difficult lah. Ada tempat-tempat yang curam tapi most of it is bertangga, berbatu, dan dia sendiri pegang hiking pole. Ya, hiking pole tu. Dan seperti yang anda dapat lihat di kaca TV ketika ini adalah setuan daripada video yang diambil ketika Puan Ami dan juga Dr. Muaz dan juga adik Sofia mendaki Gunung Kinabalu daripada 8 jam setengah untuk sampai ke laban rata, dan kemudiannya daripada pukul 2 pagi sehingga pukul 5.55 baru sampai ke puncaknya. Betul. Okey, jadi dengan hujannya, dengan apa kan, adakah persediaan-persediaan seperti peralatan perubatan yang basic, adakah perlu dibawa juga untuk Sofia terutamanya? Yang tu saya rasa Dr. Muaz lagi. Actually yang video tu is video kita orang buat Maragang Hill, is one of the training lah. So dari segi ubat tu saya macam prepare just simple medication lah, macam paracetamol, and then actually saya ada bawa juga ubat spesifik untuk altitude sickness lah untuk orang dewasa. So kita ambil ubat tu jugalah, di nasihat juga untuk bawa. Kalau kita lihat, kalau budaya barat sebenarnya banyak juga parents ataupun ibu bapa yang bawa anak mendaki gunung, backpackers sebagainya. Adakah itu terinspirasi daripada kisah itu ataupun Puan Ami memang minat mendaki gunung, ada anak bawa anak sekali? Okey, saya bukanlah pendaki tegau orang kata kan, tapi saya memang suka buat benda yang fitness, buat benda yang together. Memang nak expose dia lah, sebab so far ni basically sebenarnya kalau atas kejayaan kita naik kat gunung ni, awak pernah naik kan? Pernah naik kan? So dia sebenarnya satu kita kena tengok keadaan cuaca. Sebenarnya cuaca ni adalah nasib. Sebab tu saya cakap kena doa banyak-banyak sebelum nak naik tu, supaya cuaca kita, alhamdulillah kita sampai tu supaya dapat naik puncak. Kemudian Sofia ni sendiri dia sangat senang dijaga. Maksudnya dia tak ada macam dia adalah dia punya tantrum dia, tapi kita pandai conquer back sebab dia okey. Kalau you guys tengok dia macam ni, macam itulah dia kat atas. Kalau dia sejuk pun dia akan cakap, dia rasa sakit perut pun dia akan cakap. Tapi so far sepanjang naik tu dia macam enjoy je. Saya rasa saya yang dah nak give up, tapi bila tengok dia macam okeylah, dia tak give up, kenapa saya nak give up kan? Betul, kalau bercakap tentang give up atau putus asa, dalam ceritaan tu kata mula-mula naik, kenapa aku naik, kenapa aku baik-baik duduk dekat rumah je, tak payahlah panjat gunung ni. Kenapa sebenarnya, apa benda yang Puan alami sebenarnya yang kita tak tahu? Okey, sebab bila naik, kalau kita naik seorang lain, kalau kita naik bersama dengan anak ni cabaran dia lain. Sebab you kena ikut pace dia, kena pelan-pelan, dia tak boleh macam terlalu laju. Dan saya macam sampai kat bawah tu saya tengok macam tangga ni bila nak habis ni, saya patut duduk kat rumah ni, kenapa saya buat kat sini? Sebab naik Kinabalu, track dia senang. Track dia just clear track. Tak ada macam kita membayangkan kena masuk hutan, kena tebas-tebas dulu, semua tak ada. Tak ada. Dia track dia senang, cuma saya rasa dari segi mentally kena kuat. So sebab tu dia macam akan kacau you macam. Tapi bila nak tengok bawah balik macam nak turun lagi jauh ni, baik aku naik je terus. Kalau naik pun lebih kurang 5 km lagi daripada laban rata kan. Betul, dan dia punya 1 km tu kita rasa macam extra, macam 2 km. Dia tak sama macam 2 km yang kita jalan lurus tau. Tak sama dengan kita naik 500 meter yang ke atas. Okey, dan kalau diperhatikan juga usia baru 3 tahun kan. Sebenarnya apa yang dapat Sofia tu belajar bila mendaki gunung ni sendiri? Okey, first dia dapat interact dengan orang lah. Dia say hi apa semua, dari segi sosial dia. Dan kita pun nak tunjuk juga kat dia macam sebenarnya malam-malam ni kalau kita tengok sepanjang pendakian tu ada je yang
bawa gas, bawa towel untuk ke labarata tu. So kita tengok kan macam saya nak dia appreciate lah benda tu. Jadi sepanjang sebelum mendaki tu sebenarnya, kalau ada malim yang turut serta, ada tak malim-malim dekat situ yang mungkin, ini kerja gila ini bawa budak kecil ini. Cakap sampai aku pun Indo ni pelik lah. Jadi macam mana mungkin ada satu pencerita, mungkin kena halang ke, ataupun puan memang insist nak bawa anak naik. Diorang very positif. Kalau kita tengok hikers ni, diorang tengok diorang akan macam congrats Sofia semua sebab comel kan, sebab benda tu rare. So dia macam okeylah, as long jaga keselamatan. Even though masa hujan pun macam Sofia okey. Diorang tengoklah kita orang pakai baju hujan, Sofia kat belakang. So tapi diorang okey, diorang support. As long tapi kita as mak kan, kita tahulah bila keadaan itu membahayakan anak, kita akan turun balik lah. Jadi Dr. Muaz ini pertama kalilah melihat seorang ibu bawa anak kecil naik ataupun dah pernah ada sebelum ni? Ini pertama kali mengalami bersama. Mengalami bersama-sama ni tengok je lah, nampak je lah. Sebenarnya tengok. So ni first time bawa sendiri. So jadi doktor tengok sendiri walaupun pertama kali doktor rasa macam okey boleh, tak ada masalah. Dia memang macam Puan Ami katalah. So kita kadang kita fit but it's all about mental. So it's mental game kalau nak naik gunung kan. Sebab kita rasa macam tu lah, rasa macam pendek je tapi macam 4,000 ataupun 1 kilometer, tapi 1 kilometer dia tu macam kita tak habis naik gunung, nak apa bukit lagi. Macam bila lagi lah nak habis ni ke? Lepas tu peha dah. Dan juga sebenarnya kalau dulu anda yang melihat melalui media sosial akan perasan Puan Ami pernah memiliki saiz badan yang besar sehingga ke 127 kg kan? 27, bukan tejo. 127 kg. Macam mana sekarang ni boleh jadi seslim macam ni? Saya pun nak tips ni juga. Kena konsisten lah, exercise, jaga makan. Tapi sebenarnya nak turunkan berat badan tu senang. Tapi you nak maintainkan berat yang you turun tu, ramai yang fail kat situ. Kena teruskan istiqamah. Sebab tu kena be apa ni? Orang kata be aktif. Tak semestinya kena exercise je, tapi kena banyak bergerak, jaga pemakanan. Jangan bila hari ni dah makan nasi lemak, esok 2-3 hari makan nasi lemak lagi. Sampai seminggu kan. Macam yang anda dapat lihat di skrin ni. Mungkin ini akan memberi inspirasi kepada kita. Sebenarnya tak ada masalah pun berat badan besar ke. Sebenarnya kita boleh kurus. Tapi sebab itulah Puan Ami kata dia sentiasa walaupun dia bukan pendaki yang tegar, tapi menjadikan ia sebagai satu aktiviti yang sihat dan juga fit. Betul, saya teringat satu kata-kata, kalau kita penat mendaki, akhirnya kita akan melihat pemandangan yang indah. Sangat indah. Ya, betul. Dan juga apabila melalui fasa yang begini kan, dan juga kita difahamkan yang Puan Ami pernah mengalami kemurungan hampir koma. Dan ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkan Puan Ami terus berubah seperti begini. 360 darjah. Apakah sesuatu yang terjadi itu? Mungkin boleh kongsikan dengan penonton Pesona XY? Sebab yelah, hidup ni dia tak senang kan. Dia macam ada pelbagai dugaan daripada pelbagai bentuk. Jadi tak semua orang macam kuat untuk menerima. Jadi macam saya mungkin daripada kecil sampai ke besar macam asyik dapat je. Dapat ujian kan. Tapi masa dapat ujian tu mungkin kita lupa Allah kan. So kita tak ingat benda tu semua. Jadi saya rasa kalau orang lost tu kan, dia macam hilang panduan hidup tu adalah sebab dia lupa untuk dekatkan diri. So susah nak cakap ni soalan tak expect. Sofia okey. Sofia nak mendaki gunung lagi atau nak try benda lain pula? Nak try lagi. Try. Okey, mana lagi best antara hari tu Sofia buat juga paragliding dan juga mendaki. Mana yang Sofia lagi suka? Paragliding ke mendaki? Mendaki. Dia memang suka. Sebab dia dah tengok kan seawal usia 3 tahun dah tengok pemandangan yang indah. Ni dah 26 baru nak tengok, baru nak teruja. Tak boleh dah lambat dah. Belum lagi terawat Hafiz. Tapi kalau Hafiz belum pernah pergi, kena pergi. Wajib pergi. Dia macam subhanallah. Memang sangat cantik. Sofia, sangat cantik. Sofia waktu mendaki tak ada rasa takut ke, nak nangis ke? Tak. Tak ada? Tak. Wah, hebatlah. Itulah. Adakah Sofia ini bermakna seorang wanita yang hebat?
Dia malu. Okey, mungkin Puan Ami dan juga Dr. Muaz ni, kalau mendaki gunung ini, ada tak mungkin nak buat tramline naik basikal ke ataupun nak backpackers ke negara lain dengan cara yang lain? Oh, good question juga tu. Untuk mendaki mungkin adalah plan-plannya, tapi macam kita tunggulah kalau ada financial juga kan. So dia bukan senang ke. Tapi kalau macam berbasikal tu maybe boleh consider lah. Dan mungkin kalau nak bawa Sofia boleh bawa yang kan? tandem bicycle Yes. kan. Boleh buat aktiviti keluarga macam Sebenarnya banyak kita nak bincang lagi Ra, tapi biasalah masa ni memang sentiasa mencemburi kita. Betul. Ya, 127 bukan 27. Jadi terima kasih kepada Puan Ami, Sofia dan juga Dr. Muaz kerana bersama kami dalam Personal X1 untuk menceritakan tentang pengalaman indah mendaki gunung. Ya, betul. Dan juga kita ada berbagai cara sebenarnya cara untuk menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa atau juga anak kita. Tetapi setiap cara yang kita pilih itu adalah pilihan kita dan pastinya dalam fikiran yang sangat rasional. Okey, jangan lupa ikuti Persona SY kami di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Rajin-rajinlah mention kami di semua media sosial kami. Kalau nak datang studio pun boleh, sebab studio kita tengoklah banyak bunga, banyak benda-benda indah untuk di sini. Sangat cantik set kita dan terima kasih kepada Jehali Design kerana menaja set kami tiap-tiap minggu kan. Betul. Hafiz kan? Makin lama makin banyak bunga dekat sini. Okey, terima kasih kerana menonton Persona SY untuk edisi hari ini 15 Februari 2020. Saya Hafiz Hussain dan saya Zahira Razi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan artis kita pada minggu ini dengan lagunya Gerak. Okey, kita jumpa lagi minggu depan daripada Three Hills. Assalamualaikum.